Suatu ketika dahulu, ayah aku memang selalu bekerja di tempat-tempat yang agak jauh dari kampung, dan ada kalanya ibu akan ikut ayah. Jadi kami adik-beradik ni akan dijaga oleh nenek dan datuk di rumah panjang. Kisah ini berlaku berpuluh tahun yang lalu, tetapi sehingga ke hari ini dia masih segar di dalam ingatan aku. Kisah misteri di kampung datuk dan nenek. Kampung datuk dan nenek aku ni berdekatan dengan sungai. Ada jalan darat tapi pengangkutan darat itu belum siap sepenuhnya. Bolehlah kalau setakat motor sebab jalan tu agak sempit. Kalau kereta kecil bolehlah, kalau macam lori, bas tu ketika tu memang tak boleh lalu sebab jalan tu masih jalan berbatu. Jadi jalan dia pun agak sempit sedikit, dan di belakang rumah atuk dan nenek aku tu memang ada sungai. Biasanya kadang-kadang kita orang memang mandi sungai. Biasalah kan, budak-budak memang suka mandi sungai. Pun bermula sebab zaman dahulu cuti sekolah ni hingga 2 bulan lebih. Jadi biasanya mak dan ayah akan hantar kami sebulan dekat rumah nenek dan datuk. Kita orang punyalah happy adik-beradik. Macam esok nak pergi tu, hari ni dah kemas semua barang. Seronok je jumpa atuk dan nenek. Mak dan ayah pun happy juga tengok kami adik-beradik happy nak tinggal dengan nenek dan atuk. Cuti sekolah pun bermula. Mak dan ayah pun menghantar kami ke rumah atuk dan nenek. Perjalanan yang jauh tu sangat melelahkan. Jadi kami adik-beradik pun tertidur di dalam sepanjang perjalanan tersebut. Memandangkan susah nak mencari kereta sewa. Setiba di pekan, ayah pun menyewa sebuah sampan untuk balik ke kampung atuk dan nenek. Ketika itu aku berusia 15 tahun. Bila aku melalui suasana sungai yang sunyi sepi, tiba-tiba timbul pula perasaan takut. Kan? Biasanya budak-budak jarang rasa perasaan macam ni. Terbalik pula dengan aku. Aku betul-betul rasa takut bila kami melalui sepanjang sungai itu sehingga kami sampai ke rumah atuk dan nenek. Atuk dan nenek menyambut kami dengan baik. Mereka berdua tersenyum bahagia melihat kedatangan kami. Aku dengar adik-adik aku apatah lagi. Inilah peluangnya nak bermain sepuas-puasnya sepanjang cuti sekolah ni. Adik aku yang bongsu tinggal bersama datuk dan nenek, manakala adik aku yang nombor 2 dan nombor 3 ikut mak dan ayah. Sebab kami adik-adik ramai, takut tak terjaga pula datuk dan nenek. Tahulah budak-budak ni semua ada perangai masing-masing, nakal. Selang beberapa minggu kemudian tibalah air pasang besar. Air pasang besar ni biasanya memang seronok lah main dekat sungai. Sebab nak berenang ke, nak main perahu pun seronok. Biasanya kita orang adik-beradik biasanya akan main perahu, lumba renang. Kami memang adik-beradik memang semua pandai berenang, tapi bukanlah tahap pro, tahap-tahap kampung je lah. Tapi hari tu kawan aku si Jenny ni cadangkan untuk main sorok-sorok. Aku rasa pun macam best juga, lama dah tak main sorok-sorok. Biasanya aku main dengan kawan-kawan je, tapi pada hari tu tak tahulah, tergerak pula rasa hati nak ajak adik aku yang bongsu tu ikut bermain sama-sama. Tengok dia kat rumah pun macam boring je. Ketika peristiwa ni berlaku, usia aku ketika tu lebih kurang 15-16. Adik aku tu pun lebih kurang macam 6-7 tahun lah. Masih budak lagi masa tu. Aku tu memanglah kira kategori yang dah boleh berfikir, tapi pemikiran aku taklah matang sangat. Aku tak berfikir pun tentang bahaya yang datang kepada kami nanti. Biasanya kami berdua bermain dalam rumah je, tapi hari tu
Aku ajak adik aku tanpa pengetahuan datuk dan nenek untuk bermain di sungai di belakang rumah. Kami semuanya ada 5 orang. Aku, Jenny, adik aku, Jimbon dan Tata. Kami 5 orang. Jadi siapa yang tukang cari nanti, dia kena cari ke 5-5. Dia tak boleh nak cari seorang. Dia ke 5-5, bila dah ditemui tu, barulah game over. Macam tu lah syarat-syarat permainan tu. Selepas membuat undian, Jimbon pun terpilih untuk menjadi tukang cari, manakala aku, Jenny, adik aku dan Tata pun bersembunyi. Kami pun cari lapot masing-masing bersembunyi. Aku tak adalah jauh sangat kat tepi jeti tu. Yang lain-lain tu aku tak tahulah kat mana dia orang bersembunyi. Hari pun makin gelap. Mula-mula Jimbon jumpa aku, lepas tu Tata, last sekali Jenny. Tapi kisah seram itu bermula. Puas kami mencari, tapi kami berempat tidak menjumpai adik aku. Aku pun mula risau. Rasa nak menangis pun ada. Jenny pun mencadangkan kepada aku untuk memberitahu datuk dan nenek tentang kehilangan adik aku. Aku pun rasa dalam takut, campur sedih dan macam-macam perasaan lah. Tapi aku kuatkan hati juga. Aku mesti bagi tahu atuk dan nenek tentang perkara ini. Setiba di rumah atuk dan nenek, hari pun dah dalam pukul 6, pukul 7. Aku dengan rasa bersalah pun memberitahu atuk dan nenek. Muka mereka dua pun berubah. Aku tahu atuk dan nenek sangat marah dekat aku. Aku cuma terdiam. Datuk aku pun terus berjumpa dengan ketua kampung untuk meminta pertolongan. Dengan itu ketua kampung pun mengarahkan beberapa orang lelaki dan orang-orang muda untuk mencari adik aku. Mereka pun menyisir di sepanjang sungai, manakala perempuan pula mencari adik aku di sekitar kawasan rumah panjang. Kami yang budak-budak pun turut membantu dalam pencarian itu. Ketua kampung menyarankan sekiranya mereka tidak menjumpai adik aku sehingga pukul 10 malam, maka kami haruslah membuat laporan kepada pihak berkuasa. Jam menunjukkan pukul 9 malam dan orang-orang kampung, atuk, nenek termasuk aku mula merasa risau sebab kelibat adik langsung tak kelihatan. Akhirnya ketua kampung menyarankan agar kami menghidupkan unggun api supaya adik nampak. Mungkin adik tersesat. Itulah cadangan ketua kampung. Akhirnya unggun api pun dinyalakan. Aku rasa seperti nak menangis sangat. Aku rasa bersalah dalam hal ni. Patutnya aku tak patut libatkan adik aku. Tepat jam 10 malam, adik pun muncul dan dahi dia ada terluka sedikit. Kami ada perasaan lega bercampur risau. Macam-macam perasaan lah. Begitu juga dengan ketua kampung. Dan pencarian tu pun berjaya. Tapi aku tak tahu apa sebenarnya telah berlaku kepada adik. Adik pun bercerita dia berjumpa dengan nenek Ira. Aku pun terdiam, semua orang kampung terdiam. Okay guys, bila ada masa nanti aku akan ceritakan tentang kisah nenek Ira. Jumpa lagi.